Salam sejahtera semua, saya Elbida Vera Joy Bidonel alias Justin, memegang nomor metrik di 2024 1110061 dan merupakan pelajar etik 01 ISMP Kesusastraan Melayu. Hari ini saya akan membentangkan tentang teknik modifikasi tingkah laku dengan fokus kepada teknik dendaan. Apakah itu teknik dendaan? Teknik dendaan merupakan satu kaedah dalam modifikasi tingkah laku yang digunakan untuk mengurangkan atau menghentikan tingkah laku yang tidak diingini. Dalam teknik ini, akibat yang tidak menyenangkan atau negatif akan diberikan selepas seseorang melakukan tingkah laku yang salah. Tujuannya adalah supaya individu itu belajar untuk tidak mengulanginya lagi pada masa yang akan datang. Tokoh yang mempelopori teknik ini ialah Bruce Frederick Skinner atau lebih dikenali sebagai B.F. Skinner. Beliau merupakan seorang ahli psikologi terkenal yang memperkenalkan teori pelaziman operan. Menurut beliau, tingkah laku manusia dipelajari melalui akibat, sama ada melalui peneguhan atau dendaan. Tujuan utama teknik dendaan ialah untuk mengurangkan frekuensi tingkah laku negatif dengan mengenakan akibat yang tidak menyenangkan. Dengan kata lain, teknik ini membantu seseorang belajar daripada kesilapan melalui pengalaman dan akibat yang mereka terima. Seterusnya, jenis-jenis dendaan. Terdapat dua jenis dendaan utama, yaitu dendaan positif dan dendaan negatif. Yang pertama ialah dendaan positif, di mana dendaan positif ini bermaksud memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan selepas tingkah laku negatif itu berlaku. Contohnya, murid dimarahi oleh guru kerana menipu. Selain itu, kanak-kanak disuruh berdiri di luar kelas kerana bising. Dalam kedua-dua contoh ini, individu menerima sesuatu yang tidak menyenangkan, sama ada dimarahi atau dihukum, bagi mengurangkan tingkah laku negatif itu. Seterusnya ialah dendaan negatif. Dendaan negatif pula bermaksud mengambil sesuatu yang menyenangkan daripada individu selepas tingkah laku negatif berlaku. Contohnya, murid tidak dibenarkan bermain kerana tidak menyiapkan kerja rumah. Selain itu, telefon bimbit disita kerana melanggar peraturan sekolah. Dalam situasi ini, sesuatu yang mereka suka diambil sebagai akibat daripada kesalahan mereka. Walau bagaimanapun, penggunaan dendaan perlu beretika dan berhati-hati. Terdapat beberapa prinsip penting yang perlu diikuti. Pertama, dendaan mesti berpatutan dan tidak mencederakan fizikal atau emosi individu. Tujuan utamanya ialah mendidik, bukan menyakiti. Kedua, guru dan ibu bapa perlu menjelaskan sebab mengapa dendaan diberi. Dengan penjelasan, individu akan lebih memahami kesilapan mereka dan tahu bagaimana untuk memperbaikinya. Ketiga, selepas dendaan, berikan peluang kepada individu untuk memperbaiki tingkah laku. Ini penting supaya proses pembelajaran moral dan disiplin dapat berlaku dengan berkesan. Kesimpulannya, teknik dendaan ialah satu strategi dalam modifikasi tingkah laku yang berkesan jika digunakan dengan betul. Ia membantu mendidik individu supaya belajar daripada kesilapan dan berusaha untuk mengubah tingkah laku mereka ke arah yang lebih positif. Namun begitu, pelaksanaannya haruslah dilakukan secara berhema, adil, dan disertai dengan dorongan positif agar matlamat pendidikan dapat dicapai tanpa menimbulkan kesan yang negatif. Sekian sahaja pembentangan daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kalian semua. Sekian, terima kasih.